A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama insya-Allah, sebelum daripada saya mulakan insya-Allah meneruskan tadabbur kita pada kali ini. Jadi nak minta kepada semua seperti biasa insya-Allah untuk memberikan feedback tentang suara dan juga video gambar kita pada pagi ini. InsyaAllah, dan kepada sesiapa seperti biasa, kepada sesiapa yang tidak dapat mengikuti secara live pada pagi ini, boleh insyaAllah untuk mengikuti rakaman selepas daripada ni. Jadi insyaAllah, tapi yang terbaik insyaAllah kita dapat mulakan hari kita dengan suatu yang terbaik, iaitu dengan untuk memahami setiap helaian daripada Al-Quran, setiap muka surat daripada Al-Quran seperti biasa insyaAllah. Dan kita melazimi usaha kita ini supaya dapat hidupkan suasana hari kita ni dengan sesuatu yang terbaik insyaAllah. Hari ini insyaAllah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-220 220 daripada muka surat Al-Quran. Kita masih lagi belum habis di surah Yunus, ayat 98 hari ini insyaAllah, ayat 98 sehingga ayat 106. Ini adalah muka surat yang terakhir daripada surah Yunus. Selepas daripada ni kita ada sedikit lagi daripada surah Yunus ni, dan kemudian kita akan sambung dengan surah Hud insyaAllah pada esok hari insyaAllah. Jadi insyaAllah hari ini seperti biasa insyaAllah, kita masih lagi untuk mengikuti standard kita sebelum daripada ni. Kemungkinan tidak lama lagi kita akan cuba ubah insyaAllah. Kita akan habiskan surah Yunus pada kali ini, dan apa yang telah kita baca sebelum daripada ni dalam surah Yunus ni ialah tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga Firaun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan Firaun, menenggelamkan Firaun di dalam laut setelah daripada Nabi Musa dan juga Bani Israel ini melepasi daripada laut tersebut. Dan ketika apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam muka surat sebelum daripada ni, muka surat 219, iaitu ketika Firaun hampir mati, pada ketika itu dia dikira seolah-olahnya telah bertaubat kepada Allah. Tetapi walaupun dia bertaubat, tetapi keengganannya untuk mengatakan bahawa la ilaha illallah tu masih belum wujud lagi, tapi dia hanya berkata aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Jadi maknanya sini dia masih lagi masih lagi keegoannya, dan kita baca bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apa yang telah dikatakan oleh Firaun tersebut. Jadi dalam ayat ini insya-Allah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu perkara kepada kita semua, iaitu bagaimana prinsip ataupun konon Allah Subhanahu wa taala, undang-undang ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan perkara masalah iman ketika nak mati, ataupun iman ketika azab dah datang, iman ketika nyawa dah sampai kepada halqum sebagaimana yang berlaku kepada Firaun. Adakah Allah Subhanahu wa taala ni menerima taubat ataupun menerima keimanan seseorang yang berada dalam keadaan tersebut? Jadi jawapannya ada di dalam ayat kita pada hari ini. Dan juga sebagaimana kita telah maklum, sebagaimana kita telah sebutkan sebelum daripada ni, bahawa surah Yunus ni adalah surah antara surah yang akhir turunnya semasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah, iaitu setelah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang Quraisy ni selama lebih kurang 10 tahun. Jadi dikira masuk tahun yang ke-11, 12 dan 13 ni adalah tahun-tahun terakhir Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah, setelah daripada Nabi berdakwah kepada mereka ini selama 10 tahun. Jadi Nabi mula keluar daripada Makkah Al-Mukarramah ni menuju ke Taif, tetapi Nabi telah ditolak oleh orang Taif juga. Jadi kita akan lihat di sini bahawa apa yang berlaku ialah suasana yang agak berbeza daripada suasana permulaan, iaitu suasana 10 tahun yang pertama. Jadi pada masa inilah turunnya surah-surah seperti Isra, surah Yunus dan surah Hud dan sebagainya, kita baca selepas daripada ni. Jadi menceritakan iaitu perasaan Nabi pada ketika ini ialah perasaan sangat-sangat, kalau boleh ingin supaya orang-orang yang didakwahi itu
yang didakwah oleh Nabi SAW tu masuk Islam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, memberi tasliyah, memberi gembira kepada Nabi, menghiburkan Nabi SAW bahawa walaupun kamu ingin begini, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai ketetapan-ketetapannya. Jadi apa yang kita baca insya-Allah dalam muka surat ini insya-Allah sebagai mukadimah yang agak panjang sikit kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah kita akan tengok bahawa ayat ini insya-Allah ayat 98 pada kali ini kita akan tengok Allah Taala menceritakan perkara-perkara ini. Dan kita akan tengok juga dalam ayat 98 pada kali ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan Yunus, Nabi Yunus alaihi salam. Sebelum daripada ni, walaupun surah ini bernama surah Yunus, tetapi dia tidak mempunyai nama, perkataan Yunus yang tidak disebutkan. Dan perkataan Yunus, Nabi Yunus AS disebutkan sekali saja di dalam surah ini, walaupun nama surah ini Yunus. Jadi ini memberikan satu pengajaran kepada para ulama tafsir, para ulama-ulama yang membuat kajian terhadap Al-Quran, yang melihat kepada Al-Quran, bahawa Al-Quran ini kadang-kadangnya surah tersebut, satu surah itu mempunyai nama yang tertentu, nama seperti nama Yunus alaihissalam, tetapi namanya Yunus, tetapi tidak diceritakan secara detail tentang Nabi Yunus, kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan detailnya di dalam surah Saffat sana, Saffat. Jadi ini memberi satu pengajaran, memberi satu penafsiran kepada para ulama bahawa sebenarnya setiap surah ini dia nama surah itu memberi gambaran kepada satu perkara. Dia bukannya nama itu akan menceritakan kisah Nabi tersebut di dalam surah ini, tetapi gambaran keseluruhan apa sebenarnya yang dapat kita faham daripada, yang dapat kita ambil daripada nama, bila sebutkan nama Nabi Yunus alaihissalam, bukanlah maknanya sebut pasal ikan dan sebagainya tu kan, tetapi maksudnya dia mempunyai satu perkara lain, satu tema lain, satu topik yang besar, satu konsep yang besar yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan tengok insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qawma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita baca ayat 98. Jadi ayat 98 ni dimulakan dengan falaula. Falaula ni mengikut tafsiran ialah dalam ayat ni secara umum nak menceritakan tentang ni, iaitu Allah SWT memberikan satu konun ataupun law, undang-undang, peraturan, ketetapan, iaitu apa? Iaitu Allah SWT tidak akan menerima taubat seseorang hamba itu jika sekiranya seseorang itu hanya mahu beriman ketika nyawa telah sampai ke halkum ataupun apabila telah melihat azab itu telah sampai. Jadi maknanya kalau azab tu sebelum umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW ini, mereka ni dihancurkan oleh azab-azab yang tertentu. Allah Ta'ala datangkan azab kepada kaum Saleh, kaum Nabi Hud, kaum Lut dan juga sebagainya. Jadi mereka dihancurkan oleh azab tersebut. Jadi apa yang berlaku ni ialah Allah SWT membuat ketetapannya bahawa kalau seseorang itu nak beriman, maka dia sepatutnya beriman sebelum daripada kedatangan azab tu, sebelum daripada kedatangan nyawa tu dah sampai ke halkum, baru nak beriman, itu Allah Ta'ala tak terima. Jadi Allah SWT sebut sini falaula ni artinya ialah kenapa tidak. Kenapa tidak, mana anjuran daripada Allah SWT. Sepatutnya kanat qaryah, satu kampung tu makna ahli kampung tu lah, bukan kampung tu kan, tapi makna sepatutnya ahli sesebuah negeri itu, ahli sebuah negeri, ahli sebuah, kalau di sini lah seolah-olahnya sindiran kepada Mekah lah kan, orang di Mekah ni yang telah diajak oleh Nabi kita SAW selama 10 tahun untuk beriman, tapi mereka tak nak juga beriman. Adakah mereka ni nak tunggu sampailah kepada azab tu datang kepada mereka? Jadi Allah SWT sebutnya sepatutnya mereka ni beriman, kata amanat beriman sepatutnya, fanafa'aha imanuha, sepatutnya kalau mereka beriman, maka iman itu akan memberi manfaat kepada mereka. Jadi Allah SWT sebut sini sepatutnya mereka ni beriman, sebab kalau mereka beriman, maka iman tu akan dapat menolak mereka daripada azab dan sebagainya lah kan, daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyebut illa qaum Yunus. Kemudian Allah Taala sebut tentang kisah kaum Yunus. Kaum Yunus ni ialah yang disebutkan sini, Nabi Yunus diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke satu tempat satu tempat iaitu di utara negeri Iraq sekarang ni, iaitu tempat nama dia Ninawi dekat dengan Mosul Mosul pada hari ini. Jadi masih ada lagi lah dikatakan kampung tu di situ Ninawi ni. Ninawi ini disebutkan oleh hadis Nabi SAW semasa Nabi ini pergi ke Taif. Nabi berjumpa dengan seorang bernama Adas, seorang hamba. Jadi cerita tu panjang juga, kita tak ceritakan kat sini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi Yunus ni kepada penduduk di kawasan tersebut. Kemudian apabila Nabi Yunus ni berdakwah dengan panjangnya, lamanya masa kan kepada kaum tersebut, tiba-tiba mana kaum tersebut juga enggan untuk beriman. Jadi akhirnya apa yang berlaku ialah Nabi Yunus ni telah keluar daripada tempat tu, keluar naik kapal, dan kemudian dia telah dicampakkan. Itu kisahnya tu ada di sana, kita akan tengok dalam surah Saffat tu. Selepas daripada Nabi Yunus ni keluar daripada kampungnya tu, daripada tempatnya tu, maka kaum itu sangat menyesal. Jadi kaumnya pun takut kerana Nabi Yunus telah menjanjikan kalau kamu tidak beriman maka akan datang azab begini. Jadi bila kaum ini mencari Nabi Yunus ni, mereka tak jumpa Nabi Yunus ni, jadi mereka pun takutlah azab tu datang kepada mereka. Lalu mereka pun bertaubat, dan dikatakan bahawa mereka ni bertaubat selama 40 hari kan. Jadi itu dalam satu riwayat lah disebutkan. Jadi Nabi Yunus ni akhirnya telah ditelan oleh ikan tu kan. Jadi mereka ni, jadi ikan tu, ikan yang dikatakan ikan nun tu, disebutkan dalam Quran wazan nun, dan ikan nun tu telah menelan Nabi Yunus, dan kemudian akhirnya Nabi Yunus tu dicampakkan balik ke pantai tu. Jadi ketika kaum ini mencari, akhirnya mereka jumpalah Nabi Yunus AS, dan mereka beriman kepada Nabi Yunus, dan dikatakan jumlah mereka sangat ramai, iaitu 120,000, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada 100,000 dalam Quran. Dalam surah Saffat Allah Taala sebutkan lebih daripada 100,000, dan menurut riwayatnya ialah 120,000 mereka ni beriman kepada Nabi Yunus. Jadi mereka beriman ketika mereka ni hampir-hampir azab tu nak datang kepada mereka. Jadi sebab ini Allah SWT sebut sini dua konsep ni, dua prinsip ni, iaitu yang pertamanya ialah Allah Ta'ala tidak terima kalau seseorang itu nak beriman ketika azab dah datang kepada mereka, atau dah nampak dah, dia panggil mu'ayanah, itu dah nampak azab tu nak datang. Kecuali Allah Ta'ala beri pengecualian di sini ialah kepada umat Nabi Yunus ni yang telah beriman selepas daripada tu. Jadi lamma amanu, ketika mereka ni beriman, umat Nabi Yunus ni, kasyafna anhum azabal khizi, Allah Ta'ala telah hilangkan daripada mereka, tarik balik lah makan. Sepatutnya makna azab tu datang kepada mereka, Allah Ta'ala tarik balik, kasyafna anhum azabal khizi, azab yang menghinakan tu fil hayatid dunya. Kalau ikutnya mereka dah kena dah dalam hidup mereka tu kena azab tersebut, tetapi Allah SWT sebut Allah tarik balik, kasyafna wa matta'nahum ila hin, lalu Allah Ta'ala telah beri kepada mereka kenikmatan sehingga satu masa yang tertentu. Selepas daripada itu mereka ni umat ini telah kembali kepada kufur dan sebagainya, maka Allah Ta'ala kirimkan rasul yang lain pula selepas daripada itu. Jadi maknanya Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada mereka hasil daripada mereka ni beriman kepada Nabi Yunus selepas daripada itu. Walau sya'a rabbuk la amana man fil ardi kulluhum. Jadi kita tengok selepas daripada itu Allah SWT sebut kan konsep lagi kan, prinsip lagi, iaitu Allah Ta'ala ceritakan sekarang nak ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad ni, Nabi kita ni sangat-sangat ingin setelah berdakwah kepada kaum Quraisy selama 10 tahun, jadi dia nak sangat kan, Nabi kita ni nak sangat supaya mereka ni beriman, tetapi mereka ni tidak beriman. Sebahagian besar daripada mereka ni tidak beriman. Jadi Allah SWT sebut sini kan, walau sya'a, kalaulah Allah Ta'ala Tuhan kamu, walau sya'a rabbuk, Tuhan kamu nak, la amana man fil ardi kulluhum, nescaya semua orang akan beriman. Kita pada hari ini pun begitu juga kan, kalau ikutlah maknanya kita, kehendak kita, keinginan kita, kita nak orang semua ni beriman kan, tetapi Allah SWT telah mentakdirkan mereka semua tidak beriman. Tidak semua mereka ni beriman, minta maaf, tidak semua mereka ni beriman, hanya sebahagian daripada mereka ni beriman menjadi orang Islam. Bahkan kalau kita tengokkan orang Islam sendiri pun sebahagian daripada mereka ni nama Islam tapi kadang-kadang tu tidak mengenal Allah, tidak sebagainya kan, dan sebagainya. Jadi maknanya kat sini kan Allah SWT sebutkan, maaf kita pasang jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini, kalau Allah Taala kehendaki nescaya semua orang akan beriman, semua orang akan berimankan, kulluhum jami'an. Tengok kan Allah Taala sebutkan satunya kulluhum, yang kedua jami'an, maknanya sungguh-sungguh kan, makna mereka ni akan beriman kan
Mereka ni akan beriman, semuanya akan beriman. Tapi kalau itu kalau Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki kan. Maknanya kalau Allah Taala ni nak ubah dunia ni sangat mudah kan. Tetapi apa yang Allah Taala nak ialah daripada kita ni kan, usaha daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berusaha. Kalau semua orang dah beriman, nanti kita nak ajak siapa lagi kan? Nak ajak siapa lagi beriman kalau semua orang dah jadi baik kan? Kalau semua orang dah jadi elok, kena jadi orang bertakwa, orang mukmin, orang bertakwa, muttaqin, maka apa lagi kerja yang akan boleh kita buat. Jadi Allah SWT, ketetapan Allah SWT itu sangat cantik. Allah Ta'ala jadikan sebahagian daripada manusia ni tidak beriman untuk menjadi ujian kepada orang-orang yang beriman ni, orang beriman, orang yang bertakwa ni, supaya kita ni boleh ada tempat untuk mengajak manusia lain ni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Allah Ta'ala tanya sini kan, adakah kamu nak paksa manusia, tukrihun nas, kamu nak paksa manusia hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka ni akan jadi beriman? Jadi maknanya kita tak boleh paksa. Tengok kan, sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW usaha kepada bapa saudara dia Abu Talib. Adakah Abu Talib ni beriman sampai kesudah kan? Walaupun Abu Talib ni seorang yang sangat hebat kan? Seorang yang sangat baik, menolong Nabi dan sebagainya, tapi akhirnya dia mati dalam keadaan kekufuran. Jadi inilah Allah SWT sebutkan, adakah kamu nak paksa? Maknanya kamu hanya boleh berusaha saja. Wahai Muhammad, wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang berusaha, orang kita semua, Allah Ta'ala kata kita tak boleh nak paksa orang. Sebab apa kan? Iman ni masalah dalam hati. Jadi afa anta tukrihun nasa, adakah kamu nak paksa? Tak boleh paksa. Kita hanya boleh berdakwah, kita boleh hanya mengajak saja. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kita semua. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, wa maka minta maaf okey. Laju sikit, minta maaf. Okey, insyaAllah. Wa ma kana li nafsin an tu'min illa bi iznillah. Allah Ta'ala kata, konsep lagi kan, prinsip lagi Allah Ta'ala ceritakan kepada kita bahawa wa ma kana li nafsin, tidak adalah bagi seseorang itu, bagi seorang satu jiwa itu, an tu'mina illa bi iznillah, akan beriman melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata situ, wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, dan Allah Ta'ala menjadikan ar-rijsa. Rijsa ni kekotoran. Kekotoran maksud sini ialah kekotoran jahiliah, kekotoran kekufuran. Allah Ta'ala anggap, namakan kekufuran itu sebagai ar-rijsa, keburukan, kebusukan, kejahatan. Allah Ta'ala menjadikan kejahatan, keburukan, kebusukan itu 'alal ladzina la ya'qilun, ke atas orang-orang yang tidak mahu berakal, tidak mahu berfikir. Jadi ulama-ulama sebut sini dalam ayat yang ke-100 ni, ulama sebutkan iaitu seseorang itu nak boleh jadi dia ni beriman, dia ada dua benda. Yang pertama sekali ialah usaha dan juga keinginan. Maknanya kalau orang tu dah ada akal, Allah Ta'ala dah beri akal pada dia kan, lalu ada pemikiran, dia boleh berfikir, sepatutnya apa yang ada di keliling dia ni digunakan untuk dia ni berfikir di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berfikir melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepatutnya bukan hanya berfikir untuk ekonomi sahaja kan, untuk membina ekonomi, untuk mengkayakan, untuk menjadikan bagaimana nak manfaatkan, macam mana nak dapat duit melalui sini, bukan hanya untuk tersebut saja kan. Jadi Allah SWT sebut sini kan, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wa ma kana, satu jiwa itu minta maaf, yang kedua tu wa yaj'alul rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, orang yang la ya'qil, mereka adakah manusia yang tidak berfikir? Manusia berfikir, cuma manusia berfikir salah fikir. Dia fikir benda lainnya, dia fikir perkara yang tidak sepatutnya dia berfikir untuk dunia, yes, tetapi ada satu benda lagi yang lebih besar lagi daripada itu. Sepatutnya ialah dia gunakan fikiran dia untuk melihat apa yang ada di keliling dia ni untuk memberi manfaat kepada iman dia. Jadi Allah SWT sebut sini, ulama-ulama sebut sini ada dua perkara yang boleh menjadikan seseorang itu beriman. Yang pertama sekali ialah sepatutnya digunakan fikiran dia. Yang keduanya ialah keizinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sebutkan dalam satu ayat yang lain, Allah Ta'ala sebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maknanya usaha daripada kita. Sebab itulah usaha tu penting daripada kita kan. Allah Ta'ala beri yang kepada kita ni usaha, mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, usaha untuk mendapat sesuatu tu, mendapat keimanan, mendapat apa. Jadi kita berusaha untuk mendapat. Siapa yang berusaha, Allah Ta'ala akan izinkan, insya-Allah kan. Ayat yang ke-100, ayat yang ke-101 Allah Ta'ala sebut lagi kan, kulin zuru, inilah dia, cara yang mana Allah Ta'ala ajar
bagaimanakah seseorang itu sepatutnya menggunakan fikiran dia. Kulin zuru maza fis samawati wal ardi. Sepatutnya kamu tengoklah, Allah Ta'ala katakan wahai Muhammad kepada mereka ni, cuba tengok sikit kan apa yang dia ada, maza fis samawat, apa yang ada di langit, kemudian wal ardi, dan di atas muka bumi ni. Wama tughnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Tapi Allah Ta'ala kemudian sebutkan, iaitu Allah, wama tughnil ayat wan nuzur. Ayat yang pertama, tanda-tanda yang berlaku ni, yang kita boleh lihat di keliling kita ni. Yang keduanya wan nuzur. Nuzur ni ialah jamak kepada an-nazir. An-nazir ni maknanya iaitu rasul-rasul yang datang memberitahu, yang menyuruh manusia ni supaya berfikir ni. Allah SWT kata dua-dua ni iaitu tanda-tanda yang berlaku di keliling, dan juga nabi-nabi ni, rasul-rasul yang datang mencerita, menyuruh, pushkan supaya berfikir ni, semua ni tidak akan memberi manfaat. Allah Ta'ala kata an qaumil la yu'minun, kalau seseorang itu tidak beriman. Jadi maknanya sini ialah secara tidak langsungnya Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita ialah pentingnya kita ni mendengar apa yang disebutkan oleh Rasul-Rasul. Jadi Rasul-Rasul ni datang menceritakan kepada kita, sepatutnya kita belajar, kita ambil tahu kan, kita tahu apa yang diceritakan oleh Nabi. Yang pertama of course lah kan Al-Quran, dan yang kedua ialah As-Sunnah, iaitu apa yang disebutkan oleh Nabi-Nabi, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sepatutnya kita belajar, kita ambil tahu. Supaya apa? Supaya kita tak akan jadi orang yang takut terpesong daripada agama. Jadi Allah SWT sebut sini wama tughni, ayat-ayat ni tak akan ada guna kalau orang tu tak nak beriman. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata fahal yantaziruna illa misla ayyamil lazina khalau min qablihim. Seterusnya ayat apa ni 102 Allah Ta'ala sebut fahal yantaziruna, ataupun mereka ni tunggu apa lagi. Jadi Allah Ta'ala katakan mereka ni tak nak beriman, dan ada depan mata mereka dah Rasul dah ada 10 tahun depan mata mereka ni kan, dan bagi kita sekarang pun kita dah ada semua Quran, kita dah ada hadis, nak tunggu apa lagi? Jadi Allah Ta'ala kata fahal yantaziruna illa, adakah mereka ni nak tunggu apa lagi? Adakah nak tunggu misla ayyamil lazina khalau min qablihim, tunggu azab. Tunggu kalau ikutnya ayyam situ adalah hari-hari maksudnya, tapi maksudnya lah kejadian-kejadian yang telah berlaku kepada orang-orang yang datang sebelum daripada ni, iaitu apa? Seperti kaum Ad, seperti kaum Samud, seperti kaum Lut dan juga sebagainya kepada Firaun. Adakah nak tunggu macam tu berlaku barulah kita ni nak sedar? Jadi Allah Ta'ala kata fahal yantaziruna illa misla ayyamil lazina khalau min qablihim, adakah mereka nak tunggu akan berlaku azab kepada apa yang telah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu tu? Kul fantaziru, katakan Muhammad kepada mereka ni, katakanlah wahai pendakwah, wahai orang yang mengajak kepada agama, mengajak kepada Islam kan, tak apalah, tunggulah. Kalau kamu nak tunggu sangat, tunggu. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin, katakan bahawa aku pun akan tunggu juga. Kita akan tunggulah sama-sama sebab awak tak nak terima, awak tak nak beriman, jadi kita akan tunggu sama-sama. Seterusnya ayat 103 Allah SWT sebut selepas daripada tu, Allah kata summa nunajji rusulana, dan kemudian Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala telah menyelamatkan rasul-rasul kami, iaitu sebelum daripada ni ayat ni turun. Jadi Allah Ta'ala dah sebutkan kisah-kisah yang sebelum daripada ni, Firaunnya, kisah Nabi ni dan sebagainya, semua tu Allah Ta'ala selamatkan. Tengok kan, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa daripada Firaun, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Hud, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Saleh, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Lut. Semua tu Allah Ta'ala selamatkan rusulana. Kemudian nunajji rusulana, kami telah selamatkan rasul-rasul kami, wallazina amanu, dan juga orang beriman bersama dengan dia. Tengok kan, Allah telah hancurkan kaum-kaum terdahulu tu, dan sebelum daripada itu Allah telah selamatkan mereka-mereka ini. Jadi Allah Ta'ala bawa cerita-cerita ni nak memberi gambaran kan, nak beri amaran kepada orang-orang Quraisy ni yang tak nak beriman, dan Allah Ta'ala nak beri amaran kan kepada orang-orang yang ni. Jadi sepatutnya lah kita kena berusaha untuk menyampaikan kepada manusia yang hidup pada hari ini supaya mereka ni sedar kan. Allah Ta'ala kata dia selamatkan, kazalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Allah Ta'ala sebutkan sifat Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala, salah satu daripada apa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ialah haqqan alaina. Allah Ta'ala kata haqqan alaina, maksudnya adalah menjadi, kalau kita kata kewajipan, walaupun tidak ada kewajipan Allah Ta'ala tak wajibkan apa-apa pun, tak wajib kat atasnya, tetapi Allah Ta'ala menyebutkan bahawa Allah Ta'ala akan menyelamatkan nunjil mu'minin. Allah Ta'ala akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi rasul-rasul sebelum daripada ni telah beriman,
maka Allah Ta'ala menyelamatkan mereka. Orang-orang yang beriman dengan Rasul-Rasul, Nabi Nuhnya, Nabi Hudnya, Nabi Salehnya dan seterusnya, mereka ni beriman kepada Nabi-Nabi ni, Allah Ta'ala selamatkan mereka. Jadi begitulah Allah Ta'ala ceritakan bahawa Allah Ta'ala akan selamatkan mereka ni. Dan begitu juga jaga-jaga kamu ni, Allah Ta'ala juga akan hancurkan wahai orang Quraisy, dan Allah Ta'ala akan selamatkan orang-orang beriman. Walaupun kita nampaklah pada ketika itu orang-orang yang beriman pada ketika itu mereka ni diseksa dan sebagainya kan oleh orang Quraisy, tapi Allah Ta'ala telah sebutkan ketetapan dia, haqqan alaina nunjil mu'minin, kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian seterusnya, kul, Allah SWT memberitahu kepada Nabi kita SAW supaya berkata, kul ya ayuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia, katakan wahai Muhammad, ya ayuhan nas in kuntum fi syakkim min dini, kalau kamu ni syak, kamu ni tak percaya, kamu rasa ragu-ragu dengan agama yang aku bawa ni, fala a'budul lazina ta'buduna min dunillah, aku tak akan ikut kamu. Maksudnya aku akan tetap beriman, aku akan tetap menyembah, aku tak akan sembah apa yang kamu sembah, aku akan tetap dengan pegangan aku akan sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fala a'bud, jadi lebih kurang sama dengan ayat qul ya ayyuhal kafirun dalam ayat 104 ni. Jadi Allah Taala katakan aku akan fala a'bud, aku tak akan menyembah apa yang kamu sembah. Fala a'budul lazina ta'buduna min dunillah, apa yang kamu sembah selain daripada Allah aku tak akan sembah. Kemudian walakin a'budullaha allazi yatawaffakum, tapi aku akan sembah Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala itulah yang akan mematikan kamu. Jadi disebutkan sini secara khususnya salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala mematikan kamu, nak ceritakan bahawa kamu semua akan mati, kamu semua tak boleh lari, dia akan mematikan kamu. Jadi jika sekiranya Allah Ta'ala itu mematikan kamu, jadi kamu nak lari ke mana? Jadi Allah Ta'ala kata allazi, jadi Allah SWT allazi, Allah Ta'ala Nabi Muhammad disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengatakan, dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengatakan, memberitahu kepada orang-orang yang tak nak beriman ni bahawa Allah Ta'ala akan matikan kamu. Allah Ta'ala akan matikan kamu. Kamu nak lari ke mana? Maknanya kamu lari pun, kamu nak masuk, kamu akan mati juga. Tak ada orang tak mati atas dunia ni kan. Jadi kita ingatkan kepada manusia semua bahawa kalau kamu nak beriman, kamu nak sembah, kamu tak boleh lari, kamu akan kembali juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kamu kembali kepada Allah, maka kalau kamu sembah apa yang kamu selain daripada Allah itu, maka kamu nak bawa apa? Kamu akan pergi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Jadi Allah Ta'ala dah sebut kamu akan mati, bahawa kamu akan pergi. Mati tu artinya pergi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh lari ke lain dah. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku disuruh untuk menjadi orang-orang yang mukminin, orang yang beriman. Dan kamu juga disuruh. Aku disuruh, kamu disuruh kan. Jadi kalau kamu tak nak, kamu akan terpaksalah hadapi nanti. Seterusnya ayat 105. Ayat 105 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, wa an akim wajhaka lid-dini hanifa, dan supaya aku disuruh akim wajh, dan Allah Ta'ala suruh aku akim wajhaka lid-dini hanifa, iaitu aku menegakkan wajhak di muka kamu. Sebutkan perkataan muka, tapi maksud di sini ialah makna keseluruhan hidup kita, maksudnya kan. Sebab muka ni tempat terkandungnya semua benda kan sini kan. Panca indera semuanya berada pada muka kan. Jadi untuk ulama katakan kenapa disebutkan muka, hikmah kenapa disebutkan perkataan muka di sini. Jadi Allah SWT nak kita ni menghalakan segala-galanya. Otaknya makna kepada Allah SWT, pendengarannya kepada Allah SWT, matanya, penglihatan, hidungnya, baunya, rasanya dan sebagainya. Wan akim wajhaka lid-dini hanifah, hendaklah kita ni menghadapkan kepada Allah SWT, kepada agama yang lid-din hanifah, kepada agama Allah SWT, agama hanifah. Hanifah ni makna tidak cenderung, tidaklah menghala ke sini, menghala ke sini, menghadap kepada Allah tapi ke sini. Kalau macam orang kan pandang satu benda kan, menghala kepada satu benda, pandang sini, pandang sini, tak kan. Hanifah ni makna tidak cenderung sana, tidak cenderung sana kan, tapi lurus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan kamu menjadi orang-orang musyrik. Seperti mana orang kafir Quraisy ni, mereka ni walaupun mereka kata mereka ni beriman kan, mereka percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka percaya kepada wujudnya Allah, tetapi mereka ni syirik. Bukanlah mereka ni tak percaya langsung kepada Allah, mereka tahu bahawa Allah Ta'ala tu wujud, mereka tahu bahawa Allah Ta'ala tu Tuhan. Sebab itulah setengah-setengah daripada anak mereka ni dinamakan dengan nama Abdullah. Ayah Nabi sebagai contohnya dinamakan oleh Abdul Muttalib dengan nama Abdullah. Abdullah maksudnya hamba Allah, maksudnya ialah Allah tu salah satu daripada Tuhan. Tapi yang lain-lain ni, Lata, Uzza, Manat, semua ni adalah juga Tuhan. Yang beratus-ratus ni pun juga adalah Tuhan juga. Sebab itulah mereka dinamakan sebagai syirik. Jadi Allah SWT kata tak boleh.
Itu nama dia tak hanif. Hanif tu maknanya menjurus, menghala sini kan, percaya kepada Allah tapi menghala sini. Jadi begitu juga hidup kita ni. Pada hari ni kita hendaklah lurus kepada Allah SWT saja, jangan campur aduk dengan perkara-perkara yang syirik kan. Jangan percaya kepada Allah dan juga percaya juga pada benda yang lain. Percaya ataupun menganggap juga perkara yang lain juga ada kuasa dan sebagainya, maka itu adalah nama dia adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala takunanna minal musyrikin, Allah Subhanahu wa taala kata beritahu kepada mereka jangan sekali-kali kamu ni menjadi orang-orang yang syirik. Seterusnya ayat yang terakhir, wala tad'u min dunillah, dan jangan kamu menyeru selain daripada Allah. Makna berdoa selain daripada Allah kan. Kamu ni menghadap selain daripada Allah, beribadah selain daripada Allah. Fala tad'u min dunillah. Jangan kamu ni minta-minta seru-seru kepada yang lain daripada Allah SWT. Maksudnya Allah Ta'ala saja Tuhan yang Esa. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Satu benda yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat kepada kamu. Berhala tu kamu yang buat, kamu tahu itu adalah batu kan. Dia adalah kayu, dia adalah pokok, dia adalah benda, semua benda ni adalah merupakan benda-benda yang kamu anggap dia itu ada kuasa, sedangkan dia tidak ada kuasa. Yang kuasa sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala kata wala tad'u min dunillah, jangan kamu menyeru selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Satu benda yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat kepada kamu semua, tak boleh beri apa-apa kepada kamu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Tapi kalau kamu buat juga perkara tu, fa in fa'alta, kalau kamu buat juga izan, fa innaka izan, maka kamu pada ketika itu Allah Taala beritahu izan minaz zalimin, kamu telah menzalimi diri kamu sendiri kan. Menzalimi kenapa? Kerana kamu telah lari daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala beri kepada kamu semua benda, tapi tiba-tiba kamu menzalimi. Kamu tak tunduk kepada Allah SWT. Jadi setakat itulah saja insya-Allah. Hari ini kita sesi tadabbur kita muka surat 220. Insya-Allah jumpa lagi dalam akan datang, sesi akan datang di muka surat 221 insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jazakumullahu khairan semua kepada yang bersama-sama tetap masih bersama dengan kita. Hari ini kembali semula insya-Allah kan, kepada waalaikumsalam insya-Allah kepada semua. Kita akan jumpa lagi insya-Allah akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.